Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran tauhid, iaitu pelajaran 2. Kita akan sambung tentang sifat-sifat mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang al-adam, al-huduth dan al-fana. Okey, hari ini kita sambung sifat mustahil yang seterusnya, iaitu mumathalatuhu lil hawadith. Okey, apakah maksud mumathalatuhu lil hawadith? Iaitu bererti bersamaan dengan yang baharu. Okey, mustahil bagi Allah bersifat mumathalatuhu lil hawadith, iaitu serupa dengan semua makhluk ciptaannya. Mustahil bagi Allah. Allah tak akan serupa dengan makhluknya sebab Allah lagi maha hebat, lagi maha berkuasa. Okey, apakah sifat berlawanan? Lawan sifat untuk mumathalatuhu lil hawadith ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan dengan yang baharu. Ini mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ia merupakan sifat wajib bagi Allah. Okey, ingat berlawanan untuk sifat mumathalatuhu lil hawadith. Okey, hikmah. Okey, jika Allah sama dengan yang baharu, maka itu akan menafikan akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sifat seterusnya, ihtiyajuhu ila ghairih. Apa artinya? Berhajat kepada yang lain. Sangat mustahil bagi Allah bersifat ini. Mustahil bagi Allah bersifat dengan berharap kuasa yang lain. Allah tidak memerlukan mana-mana kuasa, mana-mana bantuan dari kuasa yang lain. Berbeza dengan kita ni, kita memerlukan bantuan orang lain, memerlukan orang lain. Kita tidak boleh buat kerja sendiri-sendiri. Kita perlu orang lain sebab kita ada kelemahan. Okey, sifat lawan untuk ihtiyajuhu ila ghairihi ini ialah qiyamuhu ta'ala binafsih, yang bermaksud berdiri dengan sendirian. Yang ini merupakan sifat wajib bagi Allah. Okay, mustahil Allah memerlukan udara, makanan dan sebagainya kerana semua itu adalah makhluknya. Allah mencipta udara, Allah mencipta makanan. Mustahil bagi Allah memerlukannya sebab Dia menciptakannya. Betul? Berbeza dengan kita memerlukan udara, kita memerlukan makanan, kita memerlukan cahaya matahari dan sebagainya untuk hidup. Okey, sifat yang seterusnya iaitu at-ta'addud. Apakah arti at-ta'addud? Yang bermaksud berbilang-bilang. Mustahil Allah ini berbilang-bilang atau lebih dari satu pada zat, sifat dan perbuatannya. Mustahil, Allah hanya ada satu. Kita wajib beriman bahawa Allah ada satu. Okey, apakah sifat berlawanan untuk at-ta'addud? Iaitu al-wahdaniyah, yang bermaksud esa. Hikmah, jika Tuhan itu banyak, alam yang luas ini tidak akan tercipta. Jika Allah banyak, tak akan tercipta alam ini. Okey, seterusnya, sifat seterusnya ialah al-ajz, yang bermaksud lemah. Al-ajz bermaksud lemah. Mustahil Allah bersifat lemah atau tidak berkuasa mengadakan dan menidakkan sesuatu. Ini macam kita makhluk, kita tidak berkuasa untuk mengadakan atau menidakkan sesuatu. Contohnya kemalangan. Jika Allah kata hari ini kita kemalangan, kita tidak boleh menidakkan atau mengadakan tanpa izin
Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah sifat lawan untuk al-ajiz, ya ataupun maksudnya lemah, iaitu berkuasa. Sifat wajib bagi Allah al-qudrat. Yang bermaksud berkuasa. Tuhan yang lemah tidak mampu mentadbir alam yang luas ini. Jika Allah lemah, Allah tidak mampu, sangat mustahil bagi Allah jika Allah lemah. Sebab apa? Sebab alam ini ditadbir oleh Allah. Kalau lemah tidak mampu nak buat siang dan malam secara serentak, kan? Siang dan malam nak beri pernafasan. Itu sangat mustahil bagi Allah, bersifat lemah. Okey, seterusnya sifat al-karahah. Al-karahah bererti digagahi atau tidak berupaya. Mustahil bagi Allah, mustahil kekuasaan Allah diganggu atau dibantu dengan kuasa yang lain. Lawan untuk sifat al-karahah ialah al-iradat, yang bermaksud berkehendak. Jika Allah berupaya mencipta akal manusia sehingga akal menjadi bijaksana, mustahil jika Allah jika Allah berupaya mencipta akal manusia sehingga akal menjadi bijaksana, mustahil atas Allah bersifat lebih lemah dari akal manusia. Allah telah mencipta akal yang bijaksana. Untuk manusia, mustahillah jika Allah lebih lemah dari manusia. Okey, seterusnya al-jahl, yang bermaksud bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat bodoh. Okey, lawannya untuk sifat al-jahlu adalah al-ilmu, yang bermaksud maha mengetahui. Setiap kita ada kelemahan. Oleh itu, kita diwajibkan menuntut ilmu. Okey, sifat seterusnya al-maut. Apa erti al-maut? Iaitu mati. Mustahil Allah bersifat mati. Sangat mustahil Allah bersifat mati. Okey, sebab Allah ni hidup selama-lamanya. Apakah sifat berlawanan untuk al-maut? Adalah al-hayat, yang bermaksud hidup. Mustahil Allah hidup dengan nyawa atau dengan 4 unsur, iaitu air, api dan angin. Tanah dan angin. Berbeza dengan kita makhluk dan makhluk-makhluk lain hidup dengan 4 unsur ni. Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah dan ada unsur angin. Okey, hari ni kita belajar setakat ini sahaja tentang sifat-sifat mustahil atas Allah. Cikgu harap kamu hafal sifat mustahil beserta maknanya. Okey, dan serta apa lawan untuk sifat tersebut. Okey, ni cikgu tinggalkan sedikit latihan. Okey, sila jawab soalan pada buku teks muka surat 55 dan 57. Okey, sila hantar latihan esok selewat-lewatnya jam 5 petang. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.